Isi kandungan yang akan dibincangkan dalam tajuk ini ialah pertama, fungsi Akta Pendidikan 1996 dan kesesuaian pendidikan abad ke-21. Kedua, peranan Akta Pendidikan 1996 terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Ketiga, implikasi Akta Pendidikan 1996 terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Dan terakhir, cabaran-cabaran utama dalam pelaksanaan Akta Pendidikan 1996. Akta Pendidikan 1996 merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta Pembelajaran 1961. Tujuan Akta Pendidikan 1996 ini adalah untuk memantapkan lagi sistem pendidikan kebangsaan untuk generasi akan datang sejajar dengan kehendak dan cita-cita negara untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan yang bermutu tinggi di peringkat dunia. Antara fungsi Akta Pendidikan 1996 ialah membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan bagi semua kaum di Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, pendidikan di Malaysia melibatkan pelbagai kaum, antaranya kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Oleh itu, sejajar dengan abad ke-21 iaitu salah satu tujuan utama untuk menyatupadukan kaum melalui pendidikan. Tambahan pula, menyedari bahawa Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum dan berdasarkan permufakatan politik yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin negara yang terdahulu, Akta Pendidikan 1996 telah mengambil kira kepentingan semua kaum dengan cara mengekalkan status quo, sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Setiap warga negara Malaysia berhak mendapat peluang pendidikan yang adil dan saksama tanpa mengira kaum dan budaya. Fungsi Akta Pendidikan 1996 seterusnya adalah usaha untuk menekankan penggunaan sains dan teknologi dalam pendidikan. Hal ini dikatakan demikian kerana selaras dengan abad ke-21, era digital dan teknologi maklumat telah berkembang dengan pesat dan menyaksikan bidang tumpuan utama dalam pendidikan perlu diselaraskan kepada teknologi dan orientasi pengeluaran serta pasaran. Justru itu, usaha ini merupakan suatu strategi pendidikan negara yang baru dikehendaki untuk melengkapkan individu dengan pengetahuan dan kemahiran menghadapi cabaran baru, contohnya lebuh raya maklumat, internet dan pengaruh ruang cyber. Selain itu, menitik beratkan ilmu pengetahuan dalam pendidikan juga merupakan antara fungsi Akta Pendidikan 1996. Hal ini dikatakan demikian kerana Akta Pendidikan 1996 telah menitik beratkan ilmu sebagai penentu utama arah tujuan negara di Malaysia kepada segala usaha mengembangkan dan memajukan pendidikan. Proses pemerolehan dan pemindahan berlangsung secara berterusan bermula dari kecil sehingga ke akhir hayat. Pendidikan awal kanak-kanak amat penting untuk membentuk asas sasiah kanak-kanak yang berada dalam lingkungan umur antara 1 hingga 6 tahun, sejajar dengan pendidikan abad ke-21 kerana setiap pelajar perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang secukupnya untuk melaksanakan sesuatu kemahiran dan sebagainya. Akhir sekali, antara fungsi Akta Pendidikan 1996 adalah memartabatkan bahasa Melayu. Kedudukan bahasa Melayu diperkukuh dengan memperuntukannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan dan mata pelajaran teras. Jika bahasa pengantar utama di sesuatu institusi pendidikan adalah selain bahasa kebangsaan, maka bahasa kebangsaan hendaklah diajar sebagai mata pelajaran wajib di institusi pendidikan itu selari dengan Seksyen 17/2. Oleh itu, dengan wujudnya Akta Pendidikan 1996 ini merupakan panduan untuk negara dalam menyatukan kepelbagaian bentuk dan corak pendidikan yang seimbang kepada semua masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Farhana Mardia berpegangkan nombor metri di 202111000383. Saya akan menjelaskan mengenai peranan Akta Pendidikan 1996 terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Sebagai pengetahuan, Akta Pendidikan 1996 diperkenalkan bagi memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam penyata pendidikan sebelum ini. Akta tersebut telah memainkan peranan penting dalam perkembangan pendidikan negara, seperti menjadi sebuah rujukan pelaksanaan pendidikan dengan menggariskan beberapa perkara, antaranya ialah ilmu pengetahuan dan pendidikan dijadikan keutamaan sebagai penentu utama hala tuju negara. Hal ini kerana pendidikan berfungsi untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu, kemahiran dan nilai murni yang diperlukan. Kemudian, lahirlah model insan yang berkebolehan untuk berhadapan dengan perkembangan pesat sains, teknologi dan maklumat sebagai contoh dalam negara seterusnya bersaing di peringkat global. Oleh itu, Malaysia dapat menjadi sebagai pusat kecemerlangan pendidikan bermutu tinggi kerana berhasil membina individu yang cemerlang dan berkualiti. Seterusnya, memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan adalah salah satu peranan Akta tersebut. Kedudukan bahasa kebangsaan diperkukuhkan dengan peruntukannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan dan mata pelajaran teras. Selain daripada menguatkan penggunaan bahasa kebangsaan, perkara ini juga membantu murid untuk menguasai dan memahami subjek teras seperti sains dan matematik yang memerlukan kefahaman lebih mendalam.
Justru itu, peruntukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama memupuk rakyat untuk mengangkat tinggi martabat bahasa kebangsaan ini sejak peringkat awal persekolahan lagi, sekaligus meningkatkan pencapaian pembelajaran murid dan sekolah. Selain itu, Akta Pendidikan 1996 membantu dalam memperkembangkan kualiti pendidikan yang lebih baik dengan menetapkan suatu kurikulum kebangsaan yang sama. Seperti yang diperuntukkan Seksyen 18 dalam akta tersebut, dijelaskan bahawa kurikulum semua jenis dan kategori sekolah akan selaras dengan kehendak negara. Kurikulum kebangsaan yang ditetapkan wajib diguna serta merangkumi semua pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek. Selain itu, pelaksanaannya telah menghasilkan keseragaman dari segi kurikulum yang meliputi seperti kandungan mata pelajaran, pentaksiran, buku teks dan lain-lain. Sehubung dengannya, kurikulum bersifat dinamik dan fleksibel untuk disesuaikan dalam sistem pendidikan dengan keadaan semasa yang sentiasa berubah. Di samping itu, sistem pendidikan menjadi lebih sistematik setelah Akta Pendidikan 1996 diperkenalkan. Konsep sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan dengan meliputi semua peringkat persekolahan dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat pendidikan tinggi dan meliputi semua kategori sekolah iaitu ke sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta. Secara perbandingan, Akta Pendidikan 1996 kini misalnya membolehkan pendidikan swasta untuk dilaksanakan pada semua peringkat pendidikan dengan syarat mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan, manakala sebelumnya terbatas kepada peringkat sekolah dan institusi kemahiran sahaja dalam Akta Pelajaran 1961. Oleh yang demikian, sistem pendidikan yang tertakluk dalam Akta Pendidikan 1996 membentuk pendidikan ke arah berkualiti dalam memperkembangkan potensi individu sepenuhnya. Akhir sekali, antara peranan Akta Pendidikan 1996 dalam memperkembangkan pendidikan negara yang lain adalah mempertingkat maktab perguruan. Berdasarkan Seksyen 47 Perkara 1, membolehkan maktab perguruan mengadakan kursus pengajian peringkat ijazah, diploma atau sijil dan mengadakan program kerjasama dengan universiti atau institusi pendidikan tinggi yang lain. Tapi, seperti yang kita sedia maklum, maktab perguruan telah diisytiharkan naik taraf kepada Institut Pendidikan Guru iaitu IPG yang juga merupakan sebuah institusi pendidikan yang melatih bakal-bakal guru. Pengisytiharan ini menunjukkan bermulanya program pensiswazahan guru yang dijalankan di IPG. Selain itu, IPG juga mula menjalankan latihan pra-perkhidmatan yang boleh memberi pengiktirafan ijazah sarjana muda kepada guru sekolah rendah melalui kursus perguruan lepasan SPM iaitu KPL SPM seperti program ijazah sarjana muda perguruan iaitu PISMP. Kesimpulannya, penaiktarafan maktab perguruan melalui Akta Pendidikan 1996 dapat mempertingkatkan kualiti tenaga pengajar yang diperlukan selaras dengan kehendak dan perkembangan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amirul Aiman bin Abdul Manaf, pemegang nombor metrik D20211100381. Seterusnya akan membentangkan tentang implikasi Akta Pendidikan 1996 terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Perubahan Akta Pendidikan 1996 ini telah memberi impak positif kepada perkembangan pendidikan di Malaysia. Kesan positif yang pertama ialah terhadap kurikulum kebangsaan. Seksyen 18 telah memperuntukkan semua sekolah perlu mengikuti kurikulum kebangsaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Hal ini dapat membantu memperkembangkan potensi dan melahirkan insan yang sempurna, serta membentuk warga negara yang dapat memberi sumbangan kepada diri, keluarga, masyarakat serta negara. Antara contoh kurikulum kebangsaan ialah KSPK, KSSR dan KSSM. Seterusnya, kesan positif yang kedua ialah pendidikan swasta. Pendidikan swasta berkembang secara sistematik dengan peruntukan wang yang spesifik. Hal ini dapat membantu melahirkan insan yang berilmu, berupaya memajukan kehidupan yang memenuhi aspirasi negara. Selain itu, pendidikan swasta ditubuhkan bagi menampung bilangan pelajar yang layak menyambung pelajaran yang semakin bertambah. Seterusnya, mengurangkan aliran wang yang keluar. Antara contoh pendidikan swasta ialah UTP, MMU, MSU dan Uniten. Seterusnya ialah kesan positif terhadap pendidikan awal kanak-kanak atau prasekolah. Semua prasekolah diwajibkan menggunakan garis panduan kurikulum prasekolah yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Pendidikan prasekolah telah mendapat pengiktirafan. Pada tahun 2003, kurikulum prasekolah kebangsaan telah memperkenalkan
dan telah ditukar kepada kurikulum standard prasekolah kebangsaan iaitu KSPK. Hal ini bagi memastikan kualiti pendidikan prasekolah dan harus diikuti oleh semua prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia dan swasta. Strategi KPM ini dapat memperkukuhkan pemantauan dan penguasaan untuk memastikan perkara ini berjalan dengan lancar dan baik. Prasekolah ini dapat memelihara hak asasi kanak-kanak, dan penubuhan prasekolah ini dapat meningkatkan kemahiran kanak-kanak dalam membaca, mengira, menulis. Seterusnya dapat menanam nilai positif dan keyakinan diri dalam diri kanak-kanak. Antara contoh prasekolah ialah permata, kemas dan pasti. Seterusnya, kesan positif ialah pendidikan menjadi lebih terkawal. Dengan pendidikan yang lebih terkawal dapat melahirkan individu yang lebih terkawal, berpengetahuan, beretika, berakhlak, menghormati dan menyayangi negara. Selain itu dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai semangat perpaduan yang tinggi. Seterusnya ialah pendidikan teknik dipertingkat. Pendidikan teknik ini tertumpu pada kemahiran dan praktikal. Hal ini membolehkan politeknik untuk mengadakan program dengan kerjasama mana-mana institusi, perbadanan dan organisasi perindustrian. Institusi pendidikan teknik juga dapat mengadakan program berkembang khusus peringkat diploma dan ijazah dengan institusi pendidikan tinggi yang sama ada dalam dan luar negara. Hal ini dapat menjadikan pelajar daripada pendidikan teknik ini cenderung kepada pendidikan sains dan teknologi bagi memenuhi tenaga kerja dalam industri. Antara contoh pendidikan teknik ialah College Vocational, Politeknik dan TVET. Yang terakhir ialah pendidikan khas ditumpukan. Hal ini penting bagi yang membantu meningkatkan potensi diri, keyakinan diri, kemahiran diri dan keupayaan berdikari. Hal ini selain itu dapat membantu mengeratkan hubungan dan komunikasi antara kaum Melayu, Cina, India dan bumi putra yang lain. Antara contoh institusi pendidikan khas ialah sekolah pendidikan khas dan pendidikan inklusif. Tidak hanya kesan positif, kesan negatif juga turut dilihatkan dari perubahan Akta Pendidikan 1996 ini. Kesan negatif yang pertama ialah penswastaan pendidikan. Pendidikan bukan lagi sepenuhnya di bawah kerajaan, kecuali sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. Standard kurikulum tidak sama, iaitu taraf pendidikan berbeza dan pelajar menduduki jenis peperiksaan yang berbeza. Contohnya, di tadika swasta, sekolah antarabangsa, pusat latihan kemahiran swasta, kolej swasta, dan IPTS. Seterusnya ialah pendidikan menjadi suatu perniagaan. Pendidikan bukan lagi perkhidmatan kerajaan, akan tetapi menjadi barang perniagaan. Pihak swasta yang tidak bertanggungjawab melabur untuk mendapatkan keuntungan, iaitu dengan mengenakan pelbagai bayaran yang tinggi. Contohnya, yuran pendaftaran. Tadika swasta iaitu sebanyak RM1,000 hingga RM2,000. Dan yuran IPTS sebanyak RM50,000 hingga mencecah RM200,000. Seterusnya ialah pengangguran. Pelajar yang mendapat pendidikan telah bersaing sengit untuk mendapat pekerjaan. Mengikut kajian, kadar pengangguran di Malaysia meningkat pada Jun 2021 iaitu 4.8%, iaitu sebanyak 768,700 orang pelajar yang telah bergraduan. Seterusnya ialah menyukarkan pembentukan bahasa Malaysia. Penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Ibunda telah meminggirkan martabat bahasa kebangsaan yang mengakibatkan bahasa Malaysia sukar dibentuk. Kesan negatif seterusnya ialah bahasa asing. Sekolah antarabangsa dan sekolah ekspatriat mengekalkan penggunaan bahasa asing di Malaysia. Dan yang terakhir ialah brain drain, iaitu penghijraan rakyat yang berpendidikan tinggi, berbakat dan berkemahiran kerana kekurangan kerja, tawaran gaji yang menarik dan suasana kerja yang lebih baik. Hal ini menyebabkan Malaysia kehilangan tenaga kerja mahir dengan banyak. Antara cabaran-cabaran yang perlu dihadapi untuk melaksanakan Akta Pendidikan 1996 ialah yang pertama, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Hal ini kerana bahasa Melayu masih lagi tidak digunakan sepenuhnya sebagai bahasa pengantar utama di dalam pendidikan di semua institusi pendidikan Malaysia. Bahasa Melayu telah menerima cabaran yang tidak diduga. Keadaan ini berlaku kerana setelah Akta Pengajian Tinggi Swasta 1996 diluluskan, institusi pendidikan swasta dibenarkan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Keadaan ini sedikit sebanyak telah menggugat kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Oleh itu,
Langkah yang perlu diambil ialah pihak kerajaan perlulah lebih tegas dalam menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar walaupun mendapat tentangan dari bahasa Inggeris. Antara cabaran yang kedua ialah isu perpaduan kaum. Seperti yang kita tahu, Malaysia ialah sebuah negara yang berbilang kaum yang didiami oleh majoriti kaum Melayu, Cina dan India. Tujuan utama pelaksanaan Akta Pendidikan 1996 ini adalah untuk menyatukan perpaduan antara kaum-kaum di Malaysia. Namun begitu, masih wujud tanda-tanda kekurangan dan kelemahan dalam hubungan antara kaum. Masing-masing lebih mementingkan dan mengungkalkan identiti kaumnya. Oleh itu, kerajaan perlulah menyeragamkan sistem pendidikan agar dapat memupuk semangat perpaduan yang bermula di sekolah dan juga memperkenalkan kurikulum keinsanan di sekolah-sekolah. Cabaran yang ketiga ialah pembinaan insan secara umum. Pendidikan merupakan elemen dan aspek yang paling utama untuk mengubah dan mencorakkan ke arah pembinaan negara dan bangsa. Walau bagaimanapun, kita perlu menghadapi cabaran dalam membentuk model insan yang mana berlaku bentuk penjajahan baru, iaitu penjajahan budaya. Sebagai contoh, budaya yang kian berleluasa dalam kalangan orang-orang muda iaitu rebel, black mental dan sebagainya. Keadaan ini akan menimbulkan masalah dalam pegangan nilai masyarakat dan pemikiran terutama golongan muda. Oleh itu, penekanan dan perhatian wajar diberikan terhadap aspek nilai dan pemahaman agama untuk membentuk model insan yang berkualiti. Cabaran yang keempat ialah penyediaan kemudahan di sekolah. Pada masa ini, Malaysia semakin berhadapan dengan cabaran dunia yang menggesa kemudahan dan infrastruktur ditambah baik di semua institusi pendidikan agar sesuai dengan keperluan dan tuntutan pendidikan semasa. Bagi mencapai pendidikan yang berkualiti, kemudahan sekolah perlulah berada dalam keadaan yang terbaik, cekap dan berkualiti agar segala perancangan dalam sistem pendidikan berjalan dengan baik. Sebagai contoh, menaik taraf kemudahan di bengkel-bengkel dan ma'amah-ma'amah sekolah agar sesuai dengan sukatan pembelajaran semasa dalam sistem pendidikan. Oleh itu, kerajaan haruslah menyediakan peruntukan yang lebih besar dalam belanjawan untuk sektor pendidikan dan membaik pulih sekolah-sekolah kepada suasana yang lebih kondusif. Cabaran yang terakhir ialah menjadikan Malaysia sebagai pusat kecerdasan pendidikan bertaraf dunia. Pendidikan bertaraf dunia bermaksud kemampuan dan pencapaian kecerdasan Malaysia dalam membangunkan pendidikan bagi meningkatkan perubahan dan kemajuan dinamis. Kini, Malaysia masih tercari-cari formula untuk bersaing dengan negara-negara maju dalam penentuan ranking universiti di dunia. Ini akan dijadikan sebagai penanda aras atas keberkesanan sistem pendidikan dari masa ke semasa. Oleh itu, kerajaan haruslah menyemak dan menggubal kurikulum mengikut keadaan semasa dan memaksimalkan penggunaan tenaga pakar dari Malaysia.